Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan petang ini, RUU Ombudsman 2023 diluluskan semalam pada persidangan hari pertama mesyuarat kedua DUN ke-19 Sarawak. Dan persidangan hari kedua disambung semula pagi tadi. Perinciannya kita langsung bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih Dia. Rang Undang-Undang RUU Ombudsman 2023 yang diluluskan pada persidangan hari pertama mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri ke-19 tidak terkecuali bagi agensi perkhidmatan awam negeri dan pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun negeri. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ini juga termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri yang turut tertakluk dalam penelitian Ombudsman. Bercakap pada sidang media di Kompleks DUN Sarawak semalam, beliau berkata mengenai pelantikan Ombudsman oleh Yang di-Pertuan Negeri, ia bertujuan memastikan kesaksamaan dan kebebasan Ombudsman. With the passing of this bill, what we need to do now is to get the assent of the TYTs. Right. And when it is going to be enforced, the date has to be decided later. Menurut Datuk Amar Awang Tengah yang juga Adun Bukit Sari, Ombudsman yang merupakan konsep yang diiktiraf dan diterima pakai oleh kebanyakan negara demokrasi di seluruh dunia dengan 115 negara mempunyai institusi Ombudsman. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman yang juga Adun Jemoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata ia sesuai dengan sasaran Sarawak menjadi negeri maju menjelang 2030. Apabila diletakkan CDS 2030, bagaimana untuk memastikan ia segera dapat dicapai, sudah pasti kita berharap agar pentadbiran, keuangan, pengurusan dapat berjalan secara lebih efisien. RUU diluluskan selepas dibentang Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan pada bacaan kali ketiga dan yang turut dibahas oleh 22 adun. Pusat Panggilan Tali Khidmat Sarawak menerima aduan 41,905 pelbagai kes setakat 14 November ini tadi. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul memaklumkan daripada jumlah itu hanya satu kes yang masih dalam peringkat penyelesaian dan dalam siasatan oleh agensi berkaitan. Dalam sesi pertanyaan lisan, beliau memberitahu Adun Kota Sentosa bahawa dengan pengenalan rang Undang-Undang Ombudsman Sarawak 2023 yang diluluskan semalam menjadi platform baharu dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan khususnya dalam perkhidmatan awam. Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Malaysia Airport Holdings berhad bekerjasama untuk rancangan jangka panjang membina terminal lapangan terbang antarabangsa baru untuk Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, buat masa ini pihaknya hanya melaksanakan pelan pengoptimuman lapangan terbang Miri melibatkan pelan pembesaran lapangan terbang sebagai pelan jangka pendek. Ini adalah bagi menampung jumlah penumpang menggunakan lapangan terbang tersebut yang kini berjumlah 2.4 juta, iaitu melebihi reka bentuk asal sehingga 2 juta penumpang setahun. Hasil pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Locke baru-baru ini turut memberi jaminan bahawa projek ini akan menjadi projek keutamaan dalam mendapatkan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Cadangan naik taraf ini melibatkan peningkatan kapasiti terminal daripada 2 juta penumpang setahun MPPA kepada 3 juta penumpang setahun. Terdapat 7 skop kerja dicadangkan untuk pembesaran adalah termasuk kaunter daftar masuk baharu, naik taraf di kawasan balai berlepas tingkat 1 dan automasi ke arah lapangan terbang 4.0. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Adun Pujut Adam Yee Siu Seng dalam pertanyaan di persidangan DUN Sarawak ke-19 hari ini. Kerajaan Sarawak telah merekodkan beberapa pelaburan langsung asing berkaitan cadangan projek hidrogen di negeri ini. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, projek itu adalah 2 projek hidrogen yang sedang diusahakan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak di Taman Perindustrian itu.
Beliau menyatakan ia melibatkan perkongsian dengan konsortium syarikat dari Korea Selatan dengan cadangan pelaburan sebanyak 11.3 bilion ringgit dan perkongsian dengan pelabur Jepun dengan cadangan pelaburan sebanyak 8.5 bilion ringgit. Selain daripada itu, negeri ini turut menyaksikan kerjasama dengan Petronas Technology Ventures Sendirian Berhad dengan cadangan pelaburan langsung asing sebanyak 30 juta ringgit dan 100 juta ringgit dengan jumlah pelaburan 130 juta ringgit. Datuk Dr. Hazlan juga memberitahu Dewan bahawa Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan sedang berbincang dengan pelabur Australia mengenai cadangan projek hidrogen bernilai 5.6 bilion ringgit di Taman Perindustrian Samalaju. Beliau menjawab soalan adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang. Jabatan Pertanian Sarawak DOA berusaha meneroka variasi padi yang berpenghasilan tinggi daripada negara luar yang boleh beradaptasi dengan keadaan tempatan bagi meningkatkan pengeluaran padi dan beras. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu ia penting memandangkan penghasilan padi masih rendah di Sarawak iaitu pada kadar kurang 5% daripada keseluruhan pengeluaran padi negara serta melibatkan kos pengeluaran padi yang tinggi. Menjawab soalan adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor, Datuk Dr. Abdul Rahman memaklumkan antara usaha kerajaan memasarkan beras seperti Bario, Bajong, Biris dan Y. DOA selaku penghubung kepada syarikat swasta dengan para petani di beberapa kawasan tertentu bagi membantu mempromosikan beras premium tersebut, contohnya melalui Sarawak Trade and Tourism Office Singapore status. Selain itu katanya beras-beras tersebut juga dipasarkan melalui peladang e-shop yang diuruskan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS, manakala 4 pertubuhan peladang kawasan PPK iaitu PPK Batang Lupar, Kalaka, Meradong dan Daro juga turut membantu. Tambahnya lagi bagi pengimportan pertumbuhan produk pertanian praktikal terkawal dan ekosistem yang tidak tersenarai dalam sistem e-permit dan dari destinasi asal baru, maka satu phase risk analysis akan dijalankan melalui proses verification of compliances. Kerajaan Sarawak ambil langkah proaktif bagi mengawal populasi buaya yang semakin meningkat selain mengurangkan konflik antara manusia dan buaya. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, ia termasuk menggalakkan orang ramai terlibat sama dalam mengeksploitasi haiwan terbabit melalui aktiviti pemburuan berpermit. Oleh itu, pihaknya akan melihat pendekatan diambil di negara luar dalam mengawal populasi buaya selain mewujudkan sanctuary khas bagi mengumpul buaya-buaya yang berjaya diselamatkan. Oh yeah, I mean, we want to see how do they manage the crocodile issue in Australia, like in South Africa, and for that matter, the largest crocodile alive that have been recorded is in Philippines. Apa lalong ke? Apa nama? It's about almost 27 feet or something like that. Almost 2 ton. That's the largest. Sudah mati lah. Katanya dengan populasi yang diunjurkan mencecah 25,000 ekor bagi tahun ini, ia memberikan ancaman kepada penduduk mendiami sekitar sungai. Namun ia juga boleh menjadi nadi ekonomi dengan aktiviti pemburuannya. Datuk Lin menjelaskan perkara itu dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching hari ini. Dedahnya lagi, konflik antara manusia dan buaya juga merekodkan purata 6 kes setahun di seluruh negeri. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Dia. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.